Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan unit 11 hormat menghormati budaya kita. Kemahiran yang akan kita beri pemfokusan pada hari ini ialah kemahiran menulis dengan di SKP 3.3.1 dalam kurungan 2 iaitu menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara berpandu. Kita akan cuba melengkapkan karangan atau kerangka karangan yang terdapat pada halaman 71 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara berpandu. Kriteria kejayaan. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, melengkapkan kerangka karangan secara berpandu. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat menulis karangan berdasarkan kerangka. Mari kita semak nota berkaitan kerangka karangan. Kerangka karangan ialah rancangan isi-isi penting yang hendak kita sampaikan dalam sesebuah karangan. Kerangka karangan membantu kita menghasilkan susunan karangan secara teratur dan dapat mengelak daripada pengulangan isi. Sekarang mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 71. Dalam halaman 71, kamu akan mempelajari kemahiran menulis. Kamu akan menulis karangan yang bertajuk Kami Bersahabat. Pada halaman 71 juga, kamu diberi kerangka karangan dan juga karangan. Tetapi kerangka karangan dan karangan yang diberikan kepada kamu masih tidak sempurna. Kita akan melakukan aktiviti iaitu melengkapkan kerangka karangan. Seterusnya kita akan menulis karangan berdasarkan kerangka yang telah kamu siapkan. Paparan berikut menunjukkan kerangka karangan dan karangan yang bertajuk Kami Bersahabat, tetapi kerangka karangan dan karangan tersebut tidak lengkap. Selain dari kerangka karangan, juga karangan yang tidak lengkap dalam halaman 71 ini, kamu juga dibekalkan dengan frasa dan rangkai kata yang boleh kamu gunakan untuk melengkapkan kerangka karangan. Sebelum itu, mari kita semak kerangka karangan yang terdapat pada halaman 71 ini. Bagi sesebuah karangan, kerangka amatlah penting. Sebelum ini, cikgu pernah nyatakan kepada kamu bahawa untuk menjadikan sesebuah karangan itu sempurna, karangan tersebut haruslah mempunyai pendahuluan, diikuti dengan isi pertama, kemudian isi kedua, kemudian isi ketiga, dan diakhiri dengan penutup. Baik, perkara ini cikgu pernah nyatakan dalam pelajaran atau sesi pembelajaran sebelum ini. Jadi cikgu rasa kamu boleh lihat untuk bahagian pendahuluan, kerangka karangan ini telah
disempurnakan. Maksudnya telah ada rangkai kata yang terpilih yang dimuatkan dalam ruangan pendahuluan dan boleh kamu gunakan untuk melengkapkan karangan. Seterusnya, pada bahagian isi yang pertama juga telah dipenuhi dengan rangkai kata atau frasa yang sesuai untuk mengisi perenggan isi pertama, iaitu jaga tutur kata dan elak bahasa kasar. Tetapi untuk perenggan yang ketiga atau isi yang kedua, terdapat ruangan kosong di situ yang perlu kamu isi. Begitu juga dengan isi yang ketiga. Juga ruangan kosong dan kamu dikehendaki mengisi tempat kosong ini menggunakan frasa atau rangkai kata yang telah diberikan pada halaman 71 tersebut pada bahagian bawah. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan atau yang boleh kamu lakukan, kamu hanya perlu menyalin isi-isi ini untuk kamu tempati ruangan isi kedua atau perenggan ketiga dan isi ketiga bagi perenggan yang keempat. Jadi salinlah ya frasa ini ke dalam ruangan-ruangan yang disediakan. Maka secara tidak langsung apabila perkara ini telah kamu lakukan, kerangka karangan ini telah pun sempurna. Kerana bahagian penutupnya telah disempurnakan. Cuma bahagian perenggan ketiga dan perenggan keempat itu kamu petik saja rangkai kata atau frasa yang terdapat pada bahagian bawah halaman buku teks kamu, muka surat 71. Mari kita teruskan sesi ini dengan membaca teks pada halaman 71. Kami bersahabat. Saiful, Yimei dan Jiva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Kerangka karangan, baik, ini adalah bahagian pendahuluan. Kerangka karangan pada bahagian pendahuluan ini telah diberi dan bahagian pendahuluan karangan juga telah dilengkapkan. Mari kita baca. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Baik, frasa atau rangkai kata yang terdapat pada bahagian kerangka ini iaitu hubungan rapat telah pun digunakan dalam perenggan pertama. Kamu boleh lihat hubungan rapat itu telah ditulis di sini. Ya, kemudian selain keluarga atau frasa selain keluarga juga ada digunakan pada bahagian pendahuluan karangan ini. Untuk ayat yang seterusnya, ini merupakan tambahan ya. Jadi apabila kamu hendak membuat karangan, dia tidak termaktub atau tertakluk kepada kerangka. Kamu boleh letakkan apa-apa isi atau poin-poin tambahan yang kamu rasakan bersesuaian untuk menjadikan karangan kamu lebih menarik. Mari kita teruskan perbincangan dengan mengupas kerangka karangan bagi isi pertama, isi kedua, dan isi ketiga seterusnya dengan menggunakan kerangka karangan yang akan kita lengkapkan sebentar lagi. Kita boleh melengkapkan pula karangan tersebut dengan sempurna. Baik,
Untuk isi yang pertama atau perenggan yang kedua, kamu telah pun diberikan frasa atau rangkai kata, iaitu jaga tutur kata, dan yang kedua, elak bahasa kasar. Jadi, kamu harus menggunakan kedua-dua rangkai kata atau frasa ini supaya kamu boleh melengkapkan perenggan yang kedua. Kamu boleh gunakan secara berasingan, iaitu jaga tutur kata sebagai satu ayat, kemudian frasa elakkan bahasa kasar juga sebagai satu ayat. Contohnya, baik. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Baik, habis di situ tetapi terpulang kepada kamu jika ada perkataan atau frasa yang ingin kamu tambah terpulang. Ini sekadar panduan ya, yang cikgu beri sebagai panduan sahaja. Kemudian ayat yang kedua menggunakan frasa elak bahasa kasar. Mungkin ayat kamu boleh berbunyi seperti ini. Selain itu, elakkan bahasa kasar dengan sahabat kita. Jadi, kedua-dua poin ini atau kedua-dua frasa ini telah mewujudkan atau menjadikan dua ayat yang berasingan. Terpulang kepada kreativiti kamu. Selain dari dua ayat yang berasingan, kedua-dua frasa ini boleh juga kamu gabungkan dengan menggunakan kata hubung menjadi satu ayat majemuk. Contohnya, amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata serta mengelak berbahasa kasar dengan sahabat kita. Ini merupakan contoh sebagai panduan kepada kamu. Jadi, kamu boleh pilih ya, sama ada kamu ingin bina ayat secara berasingan, frasa yang pertama atau poin yang pertama satu ayat diikuti dengan poin yang kedua satu ayat yang lain, ataupun kamu boleh gabungkan sebagaimana yang telah cikgu beri contoh di sini. Terpulang kepada kreativiti kamu masing-masing. Ayat yang cikgu beri ini sebagai contoh sahaja. Jika kamu ada ayat lain yang kamu rasakan bersesuaian dan relevan serta menggunakan frasa atau rangkai kata ini, kamu boleh tulis ayat tersebut dalam karangan kamu. Baik, kita lanjutkan perbincangan kepada perenggan yang ketiga, iaitu isi yang kedua. Isi yang kedua ini tidak diberikan atau tidak dinyatakan, tetapi isi ini sebenarnya ada diletakkan pada muka surat 71 bahagian bawah halaman 71 buku teks kamu ya. Jadi cikgu letakkan atau tempatkan semula isi itu di sini, iaitu yang pertama saling membantu, kemudian yang kedua ikhlas. Jadi terdapat dua poin juga sebagaimana isi yang pertama. Kamu harus bina ayat dengan menggunakan kedua-dua poin ini. Terpulang kepada kamu hendak membina cara bagaimana bergantung kepada kreativiti kamu. Kamu perlu sambungkan atau mulakan perenggan ini, perenggan kedua ini dengan maksud cikgu perenggan yang ketiga ini kamu perlu mulakan dengan perkataan seterusnya diikuti dengan frasa atau ayat yang mengandungi frasa
saling membantu ini. Cikgu letakkan contoh di sini ya, misalnya seterusnya kita hendaklah saling membantu. Baik, ayat itu tergantung di situ, cikgu tak memang cikgu sengaja tak sempurnakan atau cikgu tak lengkapkan ayat itu. Kamu boleh berpandukan kepada ayat yang cikgu berikan. Itu untuk contoh frasa yang pertama. Untuk frasa yang kedua, kamu harus bina ayat menggunakan perkataan ikhlas. Mungkin ayat kamu boleh berbunyi begini, sikap ikhlas patut diamalkan, ditunjukkan dalam bersahabat atau apa saja yang kamu fikirkan sesuai, kamu boleh lengkapkan di sini sebagai panduan. Dan pilihan kamu seterusnya, kamu boleh juga menggabungkan poin saling membantu dan ikhlas ini dalam satu ayat sahaja menggunakan kata hubung. Baik, contoh yang cikgu berikan di sini, seterusnya kita hendaklah saling membantu serta bersikap ikhlas. Kemudian ada sambungannya di sini, tapi cikgu tak tulis dengan penuh. Cikgu nak kamu fikir sendiri, ya. Baik, itu antara pilihan-pilihan yang ada. Baik, yang terakhir untuk isi yang ketiga, kamu sebenarnya diberi frasa atau rangkai kata ini, iaitu mengambil berat dan juga berkongsi masalah. Kamu harus membina perenggan yang keempat menggunakan frasa atau rangkai kata ini, iaitu mengambil berat dan berkongsi masalah. Sebagaimana yang telah cikgu nyatakan pada perenggan yang kedua, kedua dan ketiga tadi, kamu sama ada boleh membina dua ayat berasingan menggunakan frasa ini secara berasingan ataupun kamu gabungkan frasa ini dengan menggunakan kata hubung terpulang kepada kamu. Baik, lihat contoh yang cikgu beri. Cikgu hanya beri satu contoh sahaja. Dalam contoh ini, cikgu telah menggabungkan penggunaan frasa tersebut menjadi satu. Okey, sebenarnya cikgu tak gabungkan pun, cikgu asingkan ya. Kalau kamu dapat lihat di sini, kita haruslah mengambil berat. Okey, sambungannya di situ kamu boleh gunakan sebagai panduan. Kamu sambung, ayat ni tak lengkap. Jika sahabat kita berkongsi masalah, kita mestilah. Baik, di situ sebenarnya dua ayat ya. Tapi cikgu tuliskan dalam satu kotak yang sama. Baik, ini sebagai panduan saja. Kamu boleh gunakan ayat yang cikgu berikan ini atau kamu boleh buat ayat lain yang kamu rasakan lebih sesuai. Terpulang kepada kreativiti kamu ya. Sekarang kita masuk pada bahagian kerangka karangan pada bahagian penutup. Pada bahagian penutup ini telah diberikan frasa, hormati sahabat dan orang menghormati kita. Dan di situ juga terdapat perenggan penutup. Cikgu rasa kamu boleh baca sendiri kesimpulannya. Jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Perenggan ini sudah sempurna. Maksud cikgu, perenggan penutup ini sudah pun sempurna. Baik, tugasan kamu. Tugasan yang harus kamu lakukan sebagaimana yang terdapat pada paparan ini, cikgu nak kamu lengkapkan karangan tersebut. Format tak perlu buat.
atau maksud cikgu, kerangka karangan kamu tak perlu buat. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu lengkapkan karangan tersebut dalam perenggan-perenggan tertentu. Okey, perenggan yang pertama, bahagian pendahuluan sudah disempurnakan di sini. Kamu perlu melengkapkan perenggan yang kedua, kemudian perenggan yang ketiga, dan akhir sekali perenggan yang keempat. Baik, untuk ayatnya terpulang kepada kreativiti kamu. Ayat yang telah cikgu beri pada skrin atau pada slide sebelum ini hanya sebagai panduan dan contoh sahaja. Cikgu harap kamu tidak lupa bila nak tulis karangan, jangan lupa selang satu baris di sini ya. Setiap perenggan kamu perlu selang satu baris dan perenggan yang pertama mesti bermula dari tepi garisan biru. Habis lengkap perenggan yang pertama atau perenggan pendahuluan ini, diikuti dengan perenggan yang kedua. Kamu perlu selang satu baris dahulu, kemudian masuk ke dalam anggaran 2 jari, baru kamu tulis atau salin karangan itu dan lengkapkan sebagaimana yang telah kita bincangkan. Apabila selesai, jangan lupa selang lagi satu baris untuk mulakan perenggan yang baru. Macam biasa, kena masuk ke dalam anggaran 2 jari. Kemudian kamu salin, dimulai dengan penanda wacana seterusnya. Kamu lengkapkanlah ya, menggunakan ayat kamu sendiri atau kamu boleh gunakan ayat cikgu sebagai panduan. Atau kamu boleh juga gunakan ayat itu, tapi kamu perlu lengkapkan ayat tersebut. Sehingga selesai, kamu selang lagi satu baris untuk perenggan yang keempat. Dan jangan lupa masuk ke dalam anggaran 2 jari. Lengkapkan perenggan keempat. Akhir sekali perenggan penutup. Sebelum perenggan penutup, selang lagi satu baris. Masuk dalam 2 jari. Kemudian salin perenggan penutup. Maka lengkaplah tugasan kamu mengikut format yang sepatutnya. Sebagaimana yang pernah cikgu ajar ketika bersemuka kita, ketika pembelajaran bersemuka dahulu. Baik, cikgu rasa untuk hari ini sekian dahulu sehingga kita bertemu lagi di siaran yang lain. Tidak lupa juga cikgu nak ucapkan selamat bercuti dan jangan lupa siapkan tugasan kamu dan hantar ke GC atau ke Padlet cikgu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.